setelah Allah SWT telah menjelaskan tentang orang yang kelebihan, orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, dan orang yang beramal dan orang yang tidak beramal, Allah SWT telah memerintah Rasulnya itu Nabi Muhammad SAW untuk memberitahu kepada hamba-hamba Allah SWT itu kepada hamba-hamba Allah. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, ya ibadi, katakanlah kepada hamba-hambaku, ya ibadi, itu wahai hamba-hambaku. Ini Allah SWT berfirman kepada mereka. Katakanlah firman Allah SWT kepada hamba-hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina amanu, hamba-hamba yang Allah yang mana satu. Semua orang kafir pun dikira hamba Allah ke tidak hamba Allah. Orang kafir pun hamba Allah SWT, orang beriman pun hamba Allah SWT. Dua-dua ni hamba Allah SWT. Di sini hamba Allah yang mana satu, iaitu yang beriman. Ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum, itu katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Itu dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ittaqu rabbakum. Dan di antara cara untuk bertakwa kepada Allah SWT, Allah jelaskan, lilladzina ahsanu, itu bagi orang-orang yang ahsanu, yang memperbaiki. Ahsan ini memperbaiki apa? Amalan dia. Lilladzina ahsanu al-amal, bagi orang yang memperbaiki amal dia. Dan juga boleh juga bagi orang yang berbuat baik. Lilladzina ahsanu juga boleh bermakna orang yang berbuat baik atau orang yang memperbaikan amalan dia. Fi hadhihi dunya, di dunia ini, dalam hidup, dalam dunia ini, maka bagi dia hasanatun, baginya kebaikan. Sini ulama ada beza pendapat. Jadi bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, bagi mereka kebaikan. Kebaikan di mana? Dia buat baik di dunia, jadi dia dapat balasannya kebaikan. Di mana? Ada yang kata kebaikan di dunia juga. Di dunia. Lagi satu cakap kebaikan tu bagi mereka tu kebaikan di akhirat. Dia buat kebaikan di dunia, dia akan dapat balasan kebaikan di akhirat. Jadi ada dua pendapat ulama. Pendapat ketiga, dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Kebaikan di dunia macam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dua-dua hasanah. Jadi dunia dapat, di akhirat dapat. Senang nak cakap kalau dia dapat di dunia, dia buat baik, dia dapat balasan di dunia. Di akhirat confirm dia akan dapat di akhirat. Kalau di dunia Allah SWT dah balas dia, maka di akhirat dia dapat balasan lagi. Jadi dia dapat dua-dua lah, di dunia dan di akhirat. Ada di antara kita yang faham kalau buat amal, buat baik, balasannya di akhirat dia. Balasan apa nanti di akhirat. Di dunia macam seolah-olah tak ada balasan. Tak ada balasan. Ada banyak ayat-ayat yang jelaskan balasan di dunia ni dapat juga balasan di dunia. Apakah balasan di dunia? Kebaikan nanti kata. Apakah kebaikan di dunia? Rezeki yang baik, al-afiat, kesihatan, ketenangan, itu semua balasan yang baik di dunia. Jadi dunia pun dapat juga. Bukan maksudnya di dunia tak dapat. Di dunia langsung aku takkan dapat apa-apa. Ini semua di akhirat. Itu salah. Di dunia awak akan dapat. Dalam ayat yang lain, hayatan thayyibatan. Hayatan thayyibatan, itu kehidupan yang baik.
dapat di dunia, di dunia. Jadi balasan Allah Subhanahu Wa Taala, muqaddimah dia, pendahuluan dia adalah di dunia. Di dunia dapat. Macam Rasulullah SAW dengan para sahabat, mereka dapat tak kebaikan di dunia agaknya. Kaum Muhajirin yang berhijrah, kaum Ansar, mereka jadi pemimpin dunia. Itu dapat di dunia, penguasa di dunia. Mereka memerintah, tapi dapat di dunia. Di dunia dapat. Sebelum nanti di akhirat, di akhirat lagi lah dapat. Jadi cara bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah salah satu kata ulama di sini adalah dengan ahsanu. Ahsanu itu berbuat baik ataupun memperbaiki amalan. Kalau dalam tafsir saya baca memperbaiki amalan, cuma diterjemahkan berbuat baik. Orang yang memperbaiki ahsanu amal, yang memperbaiki dia punya amalan dia di dunia ini. Cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita muhasabah diri kita dan memperbaiki amalan-amalan mana yang kurang kita tingkatkan. Kemudian bila Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan tentang berbuat baik di dunia ini, Allah kata wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah Subhanahu Wa Taala wasi'ah, luas. Apa kaitan dia? Kalau cakap berbuat baik, kamu akan dapat balasan di dunia dan di akhirat. Dan betul Allah lanjutkan, bumi Allah ni luas. Bumi Allah ni luas. Berarti apa? Kalau kamu tak boleh buat baik, kalau kamu tak boleh beramal di suatu tempat, kamu tak boleh beramal. Nak buat baik, nak beramal, beramal baik, tak boleh buat, tak boleh beramal di suatu tempat tu. Allah kata ardullah wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah tu luas. Berarti apa? Berhijrahlah kamu. Berhijrahlah. Kita sekarang mood hijrah semua. Minggu lepas dah kena ceramah hijrah. Nampak semua nak berubah semua. Dah berhijrah semua. Jadi hijrah bila terjadinya hijrah? Bila tak boleh beramal satu tempat, contohlah di sebuah negara dia tak boleh beramal. Kalau beramal yang fardu, maka dia wajib dia berhijrah. Kalau dia tak berhijrah, maka dia berdosa. Orang yang tak boleh. Contoh dia di kerja dia tak boleh solat ke apa, boleh solat Jumaat ke apa, maka dia wajib berhijrah. Hijrah daripada kerja ni pergi kerja lain. Dia tinggal dia duduk kerja tu dengan dia tidak solat Jumaat contoh, maka dia berdosa. Jangan ingat dia tak berdosa. Kalau di sebuah negara dia hidup, dia tak boleh solat ke apa, tak boleh berpuasa ke apa, ada undang-undang yang diterapkan menghalang dia daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia wajib berhijrah. Kalau dia tak wajib berhijrah, kalau dia tidak berhijrah, dia mati, maka dia mati dalam keadaan zalim. Dalam ayat surah An-Nisa, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sebenarnya orang-orang yang diwafatkan, dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri, malaikat bertanya kepada mereka, fima kuntum, apa hal kamu ni? Mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami ni orang-orang lemah di bumi. Berarti kami dipaksa, dilemah. Malaikat jawab senang saja, alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, lalu kamu berhijrah daripadanya. Jadi tak ada alasan. Malaikat jawab simple je. Kita nak mustad'afin ni Allah tak terima kan? Tak terima alasan kita lemah. Tak ada alasan. Saya kutub, kelemahan itu adalah jarimah. Kelemahan itu adalah jenayah. Kamu telah melakukan jenayah dengan merasa diri kamu lemah itu.
Jadi tak ada. Kena berhijrah. Hijrah ni, konsep hijrah ni, kalau kita tinggal di negara atau di tempat tempat yang banyak maksiat, yang bukan Islamik lah kita cakap, maka di situ kalau kita dapat melakukan ibadat kita, maka tak wajib lah. Tak wajib, boleh duduk di situ. Sunat je lah untuk berhijrah dari tempat tu. Kalau tak boleh, maka wajib. Kalau masih boleh lagi tinggal di negara kafir, lalu kita masih lagi boleh, contohlah Singapura lah, masih boleh lagi solat, buat apa yang kewajipan boleh, maka tidak wajib berhijrah. Kalau tak boleh je, maka wajib berhijrah. Itu sunat. Sunat untuk dia dah berhijrah. Hijrah ke mana? Ke Malaysia. 2 kali 5 tidak nanti dia. Betul lah, tak nak hijrah ke mana? Ke sini siapa juga? Saudi lah. Bagi Saudi ada juga Robinson. Lagi teruk lagi sana lagi. Jadi susah. Dan sekarang paling tepat yang tak ada benda tu sebab Afghanistan nak besar. Itu pula Afghanistan susah pula. Tinggal sana pula gini tu. Susah. Tapi kalau mana-mana negara tu macam sama je, sikit lebih kurang sama je. Melainkan kalau dia wajib, dia dihalang daripada beramal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah disempurnakan balasan bagi orang-orang yang bersabar itu, akan disempurnakan orang-orang yang bersabar itu ajrahum. Kita terjemahkan apa? Ajrahum, pahala mereka. Kita konsep pahala itu betul. Apa pahala? Kau buat, kau dapat pahala. Kalau bahasa Arab senang je. Ajar ini ujrah. Ujrah itu apa? Upah. Kamu dapat upah. Kamu datang ke masjid, duduk, apa ada upah tak? Upah kan, faham kita kan? Nak tak upah? Kalau nak upah tak? Tak buat apa-apa, duduk je di masjid dapat upah. Okey lah. Duduk di masjid dapat upah. Apa upah dia? Syurga. Upah dia syurga pula tu. Jadi upah dia. Jadi ajar ini adalah upah. Kita datang, Allah seolah-olah macam kita ni bekerja dengan Allah SWT. Ada upah dia. Memang bekerja. Amal soleh bekerja. Bekerja, beramal soleh, bekerja tu. Jadi ada upah tak? Ada upah dia. Upah dia bagi orang yang sabar ni. Orang yang sabar tadi dia cakap berhijrah ni. Kalau dia berhijrah ni, berhijrah ni betul-betul nak kena sabar. Tinggalkan tanah air, tanah kelahiran dia, tinggalkan kawan dia, tinggalkan saudara mara dia, tinggalkan segala-galanya lah. Berhijrah ke suatu tempat yang dia menjadi orang asing pula di tempat itu. Jadi ini perlukan kesabaran. Allah kata upah dia apa? Bighairi hisab. Bighairi hisab ni tidak ada had limit, tidak terkira. Besar sekali. Sabar ni, dia punya pahala ni lebih besar daripada pahala-pahala yang lain. Lain punya pahala semua ada dia punya limit dia. Kalau kita bersedekah 10 upah dia. Kalau RM1 kita keluarkan, kita dapat upah RM10. Boleh sampai RM700. Itu upah dia. Allah bagi pakai upah senang. Kalau sahabat ni bighairi hisab, tak ada limit, unlimited lah. Kita internet, kita nak yang unlimited kan. Semua orang nak yang unlimited kan. Betul tak? Hotspot pun saya beli RM5. Anak saya dekat Absar beli unlimited. Pakailah hotspot. Sekarang saya ada dua handphone. Senang nak hotspot. Jadi unlimited. Kita bayar satu dia, tapi dapat kita 24 jam dia unlimited. Boleh unlimited je. Dulu tak boleh, habis kita punya itu. Sekarang ni unlimited. Orang semua suka unlimited. Yang ni unlimited punya upah yang unlimited.
sabar. Semua kita kena bersabar. Sekarang ni bersabar tak? Sekarang ni sabar tak? Sabar daripada apa? Dengan ceramah pun kena sabar juga. Sabarlah aku. Kalau tak sabar aku nak tinggalkan ustaz ni kan. Ceramah pun Al-Quran pun kena bersabar juga. Kena duduk sabar. Apa saja semua ada kesabaran. Kesabaran ni dalam mentaati Allah, dalam meninggalkan larangan, dan dalam takdir yang tidak baik lah, yang buruk kena bersabar. Semuanya bersabar. Allah Subhanahu Wa Taala jadi. Sebab itu puasa ni dia sama macam sabar. Puasa apa dia punya pahala dia puasa. Apa pahala dia puasa? Puasa Ramadan. Apa pahala dia? Hadza li, Allah katakan, illa shaum fa innahu li. Kecuali puasa, sesungguhnya pahala dia atas Allah. Allah tak beritahu pun. Jadi dia sama juga kata ulama, pasal dia dalam kategori bersabar. Berpuasa ni jadi tidak terkira, unlimited punya pahala. Upah dapat, Allahu Akbar. Bayangkan dapat upah yang tidak ada had punya upah. Kau buat kerja ni upah dia berapa? Jangan cakap kalau ustaz cakap jangan cakap berapa dia. Tapi kalau bayangkan raja, kalau cakap sultan ni cakap berapa upah dia, dia tak unlimited punya upah, dia tak ada had punya upah. Apa bagi betulnya tinggi, upah dia tinggi semua, tak ada limit. Jadi itulah bagi orang yang bersabar. Kemudian Rasulullah SAW diperintah oleh Allah SWT dengan perkataan qul. Qul ni menunjukkan iklan tau, supaya mengiklankan. Iklankan kepada siapa? Kepada manusia. Qul. Jadi di sini menunjukkan bahawa Quran ni bukan Rasulullah tulis. Pasal ada perkataan qul, katakanlah kepada mereka. Katakanlah apa? Jadi katakan kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik ni. Qul, katakan. Rasulullah pada waktu ini surah Zumar ni, Rasulullah di Mekah. Katakan kepada siapa? Bila turun qul, katakan kepada mereka. Apa Rasulullah buat? Takkan baca dalam solat dia. Qul, pergi keluar, katakan kepada orang-orang musyrik. Jumpa orang-orang musyrik, katakan kepada mereka. Kalau kita dapat mesej, katakan kepada mereka ni. Kita kena katakan kepada mereka. Contoh, pensyarah dapat mesej daripada MC, katakan kepada pelajar-pelajar. Beritahu pelajar. Takkan tak beritahu kan? Kena beritahu lah. Kena beritahu. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk memberitahu kepada orang-orang musyrik ni, inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya aku diperintah supaya an a'budallah, supaya beribadat atau menyembah Allah mukhlishan. Mukhlishan itu dengan ikhlas, dengan mengikhlaskan, mukhlishan ad-din. Din itu ibadat lahu, kepadanya, mukhlishan. Jadi diperintahkan untuk supaya aku diperintahkan bukan untuk beribadat kepada Allah saja. Dia bukan stop situ. Aku diperintahkan untuk beribadat kepada Allah. Tapi tak, dia diperintahkan dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ikhlas tu tak ada campur, tak, kita cakap tak bercampur aduk lah. Ibadat itu dengan selain daripada Allah, itu ikhlas. Khalas, kita kata khalas itu dah habis. Apa khalas dah habis dengan ikhlas, apa bahasanya? Habis, tak ada apa-apa pun untuk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya kerana Allah. Khalas, kita buat ibadat itu semuanya khalas kepada Allah.
Yang lain khalas tak ada. Khalas tu tak ada lah, mereka tak ada. Jadi ikhlas dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada dua makna di sini ya. Ada dua makna di sini. Satu, ikhlas dengan menjauhi syirik yang besar. Itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk beribadat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beribadat kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu biasa kepada berhala-berhala. Jadi nak kena cakap kepada mereka. Bayangkan Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang musyrik ni, kita nak cakap, kalau kita diperintah pergi ke kuil cakap, kau aku tak sembah apa yang kau sembah ni, semua aku hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kelanggar pun kita nak cakap. Jadi Rasulullah SAW terang-terang cakap kepada mereka, aku tak sembah berhala-berhala kau, aku hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas. Itu satu makna ikhlas. Lagi satu makna ikhlas, niat ikhlas. Dalam niat ini, ibadat ini, aku hanya tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlas daripada syirik yang kecil. Tadi ikhlas daripada syirik yang besar. Dari satu, ikhlas daripada syirik yang kecil. Dua-dua termasuk kata ulama di sini mukhlisin ala huddin. Kita kata mukhlisin ala huddin, ikhlas dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlas daripada syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Kadang kita dapat elakkan daripada syirik besar, tapi tak lepas daripada syirik kecil. Contoh solat. Tak ada orang solat kepada makhluk. Ada tak orang solat kepada makhluk? Tak ada. Kita solat kepada Allah dah. Kita dah ikhlas. Jadi kita tak menyembah. Tak ada orang yang solat kepada makhluk. Tak ada. Kita tengok orang sujud, orang rukuk kepada makhluk. Tak ada. Tapi lagi satu punya ikhlas tu, dia kadang tak terlepas. Niat dia ditujukan kepada mak mentua dia. Betul lah Oh bangun, awal bangun aku tidur rumah mak mentua aku lah. Kau tinggal berbuat sendiri kan, bila-bila boleh apa, tinggal rumah mak mentua, awal sikit. Jadi dia solat juga. Tapi untuk apa? Nak tunjuklah menantu aku, menantu baik, menantu solat, menantu ini semua macam lah, niat tak. Jadi dia punya niat tak ikhlas kepada Allah SWT. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk tapi kalau ikut konteks ayat ni, di sini adalah supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan diri daripada dengan mengikhlaskan ibadat daripada syirik besar. Daripada syirik besar. Pasal orang-orang kafir ni dia tidak ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa umirtu ni tadi ikhlas tu dalam mana? Dalam hati. Dalam hati Wa syirik semua apa semua dalam hati